Wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kita akan buat business sharing dan kita akan belajar untuk kira-kira. Kita kan sama belajar orang yang nak present ni pun insyaAllah akan sama-sama belajar dalam prosesnya untuk kira bonus kepimpinan, leadership bonus. So kalau kita tengok kita ulang kaji balik dalam kita punya OPP chart. Sekejap ya, let me just share this OTP chart. Okay, dalam kita punya marketing plan Shuangho ada 9 jenis bonus. Okay, ni ulang kaji ada 9 jenis bonus iaitu bermula dengan keuntungan kecil, bonus prestasi, lepas tu ada bonus kepimpinan, maksudnya ada lagi untuk mencik dengan bonus prestasi hanyalah 2 bonus yang pertama. Lepas tu bonus yang ketiga sampai bonus yang ke-9 ialah bonus kepimpinan. So nampak tak berapa banyaknya leadership bonus, dan leadership bonus ni sebenarnya yang banyak bagi contribution lah pada leaders punya pendapatan. Dan sebelum ni kita pernah belajar untuk kira macam mana bonus prestasi kan. Kalau tak silap sebelum ni kita dah ceritalah most kita mudah nak faham bonus prestasi ni dalam kebanyakan MLM lain pun bila dia nampak je gambar bola-bola api ni, diorang macam okey macam tu lah lebih kurang. Sebenarnya I tak tahu, even Shuangho punya marketing plan ni I pun baru nak hadam dia punya leadership bonus. So of course lah kalau marketing plan MLM lain lagi I tak faham. Tapi kita tahu yang kita ada network orang daripada MLM lain yang dah lama daripada syarikat MLM lain, dah pernah jadi leader sampai top ranking, tapi join kita punya Shuangho, dan kebanyakan daripada diorang sebab jatuh cinta dengan kita punya marketing plan. Okay, very fair lah kita punya marketing plan, sangat-sangat teratur dan sangat-sangat adil. Itu kesimpulan dia lah yang nak diceritakan hari ini. Okay. Sebenarnya marketing plan ni kita perlu tahu secara kasarnya lah supaya kita tahu potensi apa yang kita nak jalankan ni, apakah potensi dia. Macam apa nama ni, saya tukar view sekejap, saya nak tukar view ke pin ni sebenarnya. Macam Diamond Janice, kalau tak silap, Diamond Janice dia pernah cakap bila dia masuk Shuangho dia nak tahu sebelum dia jadi diamond lagi, dia dah tahu dah ada apa dalam Shuangho ni dia nak capai apa, dia nak capai apa yang dia boleh capai dalam Shuangho. Okay, so sama juga bila kita tengah buat Shuangho ni, kita kena tahu apakah potensi dia. Contoh kalau kita adalah seorang guru contohnya, mungkin kita berpotensi tak nak jadi guru besar satu hari nanti. Kalau berpotensi, kita kena tahulah ada highest level yang kita boleh achieve dalam career ini adalah menjadi guru besar contohnya. Okay, so dalam Shuangho kita kena tahulah apa kita punya potensi bisnes ni, dan juga kita punya diri sendiri punya potensi dalam menjalankan bisnes sendiri. Okay, so dalam hari ini kita akan share tentang leadership bonus, iaitu bonus kepimpinan bermula dengan yang nombor 3 ni, satu lead vice manager. Sebelum tu nak tanya yang lain dah clear tak pasal bonus prestasi daripada 4% ke 28%? Kan tak yang macam dia blur lagi. Okay. Okay, kalau semua okay, itu sebenarnya agak mudah nak faham, tapi memang kena fahamkan betul-betul yang itu dulu sebelum kita boleh teruskan, sebab daripada bonus prestasi pun sebenarnya kita dah boleh ada nampak gambaran how fair the system is. Allah. Hello?
Okay, sorry. Apa tadi? Okay, semua orang dah faham tentang bonus prestasi. Okay, so sebenarnya dalam bonus prestasi pun kita boleh nampak dah how fair the system is. Okay, itu dia punya brief introduction lah. So apa yang I nak explain hari ni adalah merujuk kepada kita punya buku ni, buku pandai-pandai. Ini adalah merujuk kepada panduan perniagaan Syangho ataupun Syangho Business Manual. Ini memang terdapat dalam kita punya starter kit. Sekarang ni boleh download dah. Benda ni boleh download. Kalau tak tahu macam mana download, pergi dekat kita punya online portal tu yang ib.syangho.com.my. Lepas tu pergi kat download, download punya tab dekat atas tu, dia boleh dah login, pergi download dan ada tulis business manual. Boleh download yang PDF punya kalau ada yang hilang ke apa. Okay. Okay, so dalam ini ada beberapa page ni. Okay, sebab dia tebal, sebab ada English dengan bahasa Melayu. Dua-dua ada kat dalam. Okay, so sebenarnya dia ada dalam 28 page sahaja. Nampak tak? Syangho dah jelaskan in detail macam mana nak kira kita punya leadership bonus. Nak bagi tahu cara kiraan dia tak begitu straightforward, okay, tapi yang pasti dia sangat-sangat adil dan sama. So saya nak teruskan pada cara-cara nak kira. Sebab ni ada yang request lah, ada request macam mana nak kira leadership bonus. Maksudnya kita pun kena tahu benda ni, like berbalik ke tidak kita buat bisnes ni kan. Kalau takat dapat 300 je sebulan, tak berbaloi je kan. Okay, so inilah bonus kepimpinan. Okay, ada 1 elite vice manager, 3 elite, 5 elite dan sebagainya. So I akan explain macam mana kita nak achieve 6.7%. Pertama sekali kita tahu kalau kita kalau cepat sangat, please beritahu kalau tidak nanti kita short sendiri lah, kita cakap. Okay, so kat sini macam mana kita nak achieve 6.7% tu, dia punya prerequisite je lah. First ialah kita kena dapat bonus prestasi yang 28% tu. Kalau kita tengok balik pada slide 2 slide sebelum ni dalam OPP chart, iaitu vice manager punya bonus prestasi. Maksudnya kalau kita nak achieve bonus kepimpinan yang ketiga, iaitu 1 elite vice manager ni, kita perlulah prerequisite dia kena jadi vice manager dululah. Senang cerita kan. Iaitu nak jadi vice manager kita kena dapat 13,000 PV 2 bulan berturut-turut. Okay, dan baru kita dapat eligible untuk dapat title vice manager lah. Okay, 13,000 PV vice manager. Okay, dekat sini kita dah dapat bonus prestasi. Okay, bonus prestasi iaitu 28%. Okay, siapa ada kalkulator boleh siap sedia kalkulator kali dengan kita. So 28% ni lebih kurang of course bergantung pada network masing-masing, 1 hingga 3,000 sebulan lah. Okay. Seterusnya, macam mana kita nak layak untuk dapat that 1 elite vice manager? Okay. Katakan kita dekat sini, kita dah jadi PM. Okay. Lepas tu kita ada downline. Lepas tu salah satu daripada downline kita dapat juga 13,000 PV. Okay, maksudnya dekat sini PV kita ialah 13,000. Downline kita ada group VM dia sendiri bernilai 13,000 PV. So kalau total jadi 26,000 kan? Okay, so kalau benda ni berlaku, kita dah layak dapat 6.7%. So 6.7% ni apa? 6.7% ialah maksudnya VM yang dekat sini, apa yang dia akan dapat ialah mula-mula dia akan dapat 13,000 kali 28%. Ni bukan 13,000 terus kali 28% lah, sebab
Katakanlah kat sini ada 4,000, dia lainlah kira dia tapi untuk nak mudahkan kiraan, katakanlah semua ni memang 200 sampai 13,000. Maksudnya downline dia lain semua tak dapat PV, so dapatlah 13,000 kali 28%. Okay, ni bonus prestasi And then leadership bonus dia ialah bonus kepimpinan ialah 13,000 PV ni kali dengan 6.7%. Okay, so dapatlah. Yang ini sebenarnya tak tahulah berapa sebabnya bukannya 13,000 bulat-bulat kali 28% kan. So kalau kita nak kira pasal dia punya bonus kepimpinan, kita nak fokus pada yang ini sahaja. Okay, so bonus kepimpinan ialah 871. Tadi tak kira. Betul lah, RM871. Okay, setakat ni faham ke tidak? Cuba cakap. Faham. Orang lama faham. Okay. Nak go slow kat sini sebab lepas ni nanti korang akan terpinga-pinga nanti. Apa tu dia tak tambah 2? I mean 13K plus 13K? Sebab inilah dia, yang 13K tu kita punya 13K. Kita dah dapat beranakkan seorang leader kat bawah kita. So 6.7 tu adalah untuk leader kita saja, bukan untuk diri kita sendiri. Kita dah ada bonus prestasi. So maksudnya yang nak tambah, yang nak darat 6.7 tu kita punya leader punya PV, bukan kita punya. Yes. On top, maksudnya bonus kepimpinan ialah on top of kita punya bonus prestasi, okay? Faham tak? Yelah, maksudnya okay, let's say kalau kita punya VM kat bawah kita tu, dia punya PV is konon-konon 20K lah misalnya kan. So 20K times 6.7. Okay, nanti. Itu belum lagi. Kita nak bagi you faham dulu. Kena express. 13K nanti cikgu tak boleh jawab nanti. Kita ikut skema dalam buku, jangan risau. InsyaAllah tak ada ajaran sesat hari ni. Okay, so 13,000 dengan 13,000 punya situasi sekarang jelas kan? Kalau orang dekat bawah kita dapat 13,000, dia akan dapat 6.7% kali 13,000. Okay, dengan syarat, macam mana kita nak dapat 6.7 tu? Yang penting dengan syarat kita dah ada 13,000 sendiri. Contoh kalau kita ada downline yang dia ada 13,000 kan, kita bulan ni kita dapat contoh lain, jangan confuse. Okay, buat kalau lain. Contoh, kita kat sini bulan ni 3,200. Okay, ni kita. Kali downline kita ada seorang dapat 13,000. Ayah kata hari tu kalau 13,000 dah dapat 871 daripada dia sahaja kan. 13,000, setiap salin note ayah ni kan, 6.7%. Dapatlah 871. Tak dapat. Kenapa tak dapat RM871 ni? Sebab kita tak achieve 13,000. Nampak tak? Nak tanya, maknanya tanya sekejap maknanya kita sendiri pun kena achieve juga above tu maknanya tinggi sikit daripada kita punya apa tu. Tak dengar sangat nanti susah. Maksudnya kalau kita nak dapat 6.7% tu, kita pun kena sama dia punya PV kita. Bukan tinggi kena sikit. Sama. Kena dapat 13,000. Kena jadi VM dulu. Kita sendirilah. Kita sendiri pun kena ada PV sebanyak itulah Yes. Okey. Maknanya ayah, kalau kira minima 13,000 kita kena dapat, baru kita boleh benefit from the 6.7 ni. Betul. That's okay. Ini minimum Ini yang saya cakap ni adalah minimum 13,000. Okay, faham So tadi ada bagi contoh kedua. Kalau kita 3,200 tapi bawah kita ada 13,000
13,000, kita yang upline ni 3,200 ni tak boleh dapat that 6.7%, that leadership bonus. Okay? So kalau kita nak dapat, kita kena cari lagi 9,800 lah untuk, bukan 9,800 kan, ada cara lain. Itu walaupun kita dah ada VM ship, contoh kan. Kalau kita memang dah ada title tu VM, tapi kita tak dapat 13K for that month. Tapi kita dah ada downline 13K. So kita tak dapat the 6.7. Okay, tak dapat sebab title tu adalah title saja. Bonus kita adalah berdasarkan bulan-bulan. Contohnya kan vice manager 2 bulan berturut-turut baru dapat vice manager kan. Tapi sebenarnya bulan pertama tu kalau kita dah achieve 13K, kita dah dapat dah bonus yang selayaknya. Cuma 2 bulan berturut-turut tu nak dapatkan that title lah. That title vice manager. Okay, tapi kiraan bonus ialah kiraan bonus setiap bulan. Baik, Cik Aina. So secara, sorry, I need to understand secara basic. Basicnya Chuang Hua ni, it is not your position. Pangkat you achieve that, it is still masih lagi bulanan punya prestasi you. Correct. Sebenarnya kalau saya faham lah, company lain pun sebenarnya macam tu juga. Cuma tak tahu lah kan, lebih kurang kita. Okey, kita teruskan pada contoh seterusnya. Setakat ni jelas Ni contoh pertama yang nak highlightkan. Yang pertama tadi ialah 13,000 kat bawah dapat 6.7%. On top of bonus prestasi kita fokus pada bonus kepimpinan je hari ni. Dan kalau situasi kedua ialah dekat atas tu 3,200 sahaja, tapi bawah dah dapat 13,000, yang upline tak dapat that leadership bonus. Dia dapat bonus prestasi saja. Okay, jelas Ni simple ni. Okay, jangan berpening kat sini. Kita nak pening dekat tempat lain lepas ni. Okay, contoh seterusnya. Padang ni. Ingat padang ni? Macam mana padang ni? Oh, sendat je lah semuanya. Okay. Seterusnya ialah sebelum Ella kata yang 20,000 tadi, saya suka nak tunjuk contoh yang contoh yang macam ni. Okay, sebenarnya ada, sebelum tu mungkin saya kena ulang balik. Ada 3 cara kita boleh jadi VM. Ingat tak? 3 cara kita boleh jadi VM. Okay, cara yang pertama ialah 3 cara untuk jadi VM. Okay, untuk jadi VM ni again ini untuk entitlement sajalah. Tapi kalau bonus kita dah achieve bulan tu, memang kita akan dapat whatever yang kita akan dapat. Okay, cara yang pertama semua orang tahu. Cara yang pertama ialah ni kita okay, dan kita dapatlah macam-macam. Kat sini ada 3,200. Sini 3,200 yang selalu company ajar. Dan sini 3,200. Lepas tu sini 3,200. Okay. 4 kali 3 dah berapa? Ini dah banyak sangat okay, betul dengan kita pun ada 3,200 sendiri tu contohnya lah So kalau macam ni, kita punya downline macam ni semua, tambah semua dapat 13,000 PV. Dengan syarat downline banyak-banyak bukan seorang saja downline 13,000. So ini boleh menjadikan kita jadi vice manager. Contoh satu, jelas Tak jelas, angkat tangan. Jelas sekarang ni? Okey. Yang contoh yang kedua ialah ini kita. Okey, kita ada satu downline dekat sini, dia achieve 13K. Okey, dan kita ada lagi satu downline achieve 13K.
Ini kalau kita ada 11 PV pun, kita dah layak dapat vice manager macam ni. Okay. Ini pun vice manager. Okay, maksudnya kita punya group PV ataupun secara dia punya ni adalah group PV kita macam kalau macam ni group PV kita 26K lah. Faham? Dengan syarat 2 kaki kena 13K. Tak boleh ada 1 kaki saja. Ada 2 kaki 13K, kita boleh jadi VM juga. Okey, cara yang ketiga ialah kita ada satu downline dapat 13K. Sama ada dia ada group ke ataupun dia seorang-seorang memang beli 13K. Tapi kita tak cukup 13K. Kita memadai untuk ada PV selain daripada 13K punya line ni, kita memadai dapat 6,500. Okey, maksudnya total group PV ialah 19,000. Okey. Yang ini dah memadai untuk kita nak dapat PM. Jelas tak setakat ni? So maksudnya kalau kita dah achieve VM dan kita achieve mana-mana satu daripada ketiga-tiga situasi ni, itu juga bermaksud kita dah layak untuk achieve that 6.7% kalau ada 13K punya group bawah kita. Okay? Jelas tak setakat ni? Saya ulang balik, ada 3 cara untuk kita jadi VM. Maksudnya untuk melayakkan kita nak start earn the leadership bonus. Pertama ialah kita sendiri, group kita semua, tambah semua dapat 13,000 PV. Contoh yang kedua ialah kita ada 2 group 13,000 bawah kita. 13,000, 13,000. Ada 2 group 13,000 bawah kita, immediately kita jadi VM. Dan contoh yang ketiga ialah kalau ada satu group 13,000 bawah kita punya network, kita hanya memadai untuk tambah lagi 6,500 at least untuk melayakkan kita dapat that price manager. Okay, jelas kan setakat ni? Okay, barulah kita dah start boleh earn that 6.7%. So tadi ada tunjuk contoh satu, macam mana kita nak layak, macam mana kita nak start earning that 6.7% bila kita dah dapat vice manager dan bawah kita dapat 13,000. So saya ulang balik yang tadi contoh. Saya ulang sikit. Okay. Itu adalah contoh. Okay. Kita dah jadi VM kan? So macam mana kita jadi VM? Daripada salah satu cara tadilah. Cara 1, cara 2 atau cara 3. Lepas tu kita dah ada seorang 13,000 kat bawah ni. Kita dah layak dapat 6.7 leadership bonus. BK ni bonus kepimpinan 6.7% daripada dia punya 13,000 PV. Okay, itu yang nak cakap sekarang. And then secondly ialah kalau dia contohnya, kalau yang cara yang ketiga tadi. Cara yang ketiga tadi kan kalau kita ada satu kaki, tapi kita satu kaki 13,000, tapi kita tambah je 6,500 kan. So berapa kita punya 6.7% tu kali berapa? Okay, so cara nak kira dia ialah katalah kita ni dah layak jadi VM lah kan. Lepas tu sebenarnya downline kita yang dapat 13,000. Okay, bagi contoh. And then kita top up 6,500 saja. Okay. Lepas tu kita jadi VM. So 6.7% ni dah macam mana? So cara kiraan dia ialah PV keseluruhan, katakanlah PV kita ni adalah 6,500 dan PV downline dah 13,000. So PV keseluruhan ialah 13K tambah 6,500. Okay. Tolak 13K kali 6.7. Ini adalah bonus kepimpinan kita. Okay, ini adalah cara nak kira bonus kepimpinan. Faham tak? Kalau kita punya network lebih kurang macam ni,
Ini adalah cara untuk kira bonus kepimpinan iaitu 13K. 13K ni datang daripada downline punya network ni. Tambah dengan 6,500 yang kita punya sahaja, tak termasuk dia punya 13K. Okay, group PV dah ni. Group PV kita tolak dengan 13,000. 13,000 ni adalah tanda aras untuk Wealth Manager kali 6.7%. So sebenarnya kita dapat bonus kepimpinan 6,500 kali 6.7% saja. So instead of RM871 yang I kira sebelum ni, kita punya bonus kepimpinan sahaja ialah 6.7% kali 6,500 ialah 435. Okay, ini adalah bonus kepimpinan. Okay, bonus prestasi is of course 28%. Dia dah dapat 28% kan? Tapi 28% dia tak termasuk yang downline dia punya sebab dia overlap, dia pun VM. So dapat 28% times 6,500 juga. Lebih kurang lah kalau 6,500 ni bulat-bulat dia punya lah semua. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal bonus prestasi, kita nak cerita pasal bonus kepimpinan saja. Faham tak ni? Okay, saya akan bagi satu lagi contoh. Okay, ada soalan? Ayah, maknanya bonus kepimpinan tu kita dapat separuh sajalah ya. Dia bukan separuh, dia tolak daripada 13,000. Sebab 13,000 tu downline kita yang punya kan. Saya akan bagi satu lagi contoh yang mungkin lepas saya bagi contoh ni lebih jelas. Sebab yang ni macam dia macam ngam-ngam 6,500, yang ni memang kita ni kan. Okay, so tadi dah faham macam mana nak jadi DM, dan kita dah bila once kita jadi DM kita dah entitled untuk dapat that 6.7%. So ada lagi satu contoh. Okay, saya suka contoh yang ni dia kata macam ni. Ada dua contoh. Ada kira dua contoh. Okay. Ini adalah contoh dalam biru ni lah. Dia kan tak rasa hujan lebat lah. Ini ada contoh pertama. Ini masih 6.7 Ini belum challenging lagi. Masih 6.7 kita topik sekarang ni. Okay, contoh yang pertama ialah saya ikutlah dalam buku ada tulis A. Okay, ada 14,000. Bila kita bagi ini bukan group PV ini memang dia punya PV sendiri 14,000 sebab dia dah ada leader kat bawah dia. Maksudnya tak termasuk leader dia punya PV. PV dia ada 15K, B dan ada lagi satu leader kat sini. Leader dia ni dapat 13K. Okay, faham So sekarang ni A, B, C sebenarnya dah achieve 13K. Dah jadi vice manager dah sebenarnya. Boleh faham keadaan ni? Okay, so cara nak kira that 6.7% tu macam mana? Cara nak kira that 6.7% adalah daripada leaders sahaja. Leaders punya PV sahaja, okay? Leaders punya PV sahaja, yang B dengan C sahaja. So macam mana dia nak kira ialah dia punya 6.7% ialah banyak sangat ielahnya. Okay, sebab B dengan C ni kan. Maksudnya dekat sini B tambah C kali 6.7%. Maksudnya 15K tambah 13K kali 6.7%. Nampak Dia tak kira yang 14K. Yang 6.7% ni adalah leadership bonus, maksudnya daripada leaders dia. Bukan daripada dia punya diri sendiri. Ya, jelas yang tu. So yang ni berapa? Yang ini ialah RM 1,876 ringgit. Bonus kepimpinan sahaja daripada dua leader. Kalau satu leader, kalau 13,000 sahaja satu leader, kita dapat RM871. Ingat tak yang 6.7% kali 13,000. Tapi kalau ada dua leader, satu 15K, satu 13K, jumlah dia ialah 1,876. Tak termasuk bonus prestasi. Okay, so ini very straightforward. Faham Okay, seterusnya ialah contoh kedua, masih 6.7% tapi contoh dia lain sikit. Okay, ini menarik.
Ini A, masih A. Okay. B masih 15K. Okay. Ini C. Saya pun kena tengok banyak-banyak kali baru faham. A ni, yang contoh pertama tadi, A 14K kan? So tak ada masalah sebab dia pun dah memang VM lah. Tapi bila contoh yang kedua ni, A ni tak jadi VM. So A ni ada 4K sahaja. Ingat tak contoh syarat nak jadi VM yang ketiga? Syarat jadi VM yang kedua, iaitu kita kena ada 2 13K at least. Okay. So inilah dia contoh dia. Ada satu 15K dan leader kita 15K dan satu ada lagi leader kita 13K dan kita punya PV upline dan PV sendiri ialah 4K. So macam mana nak kira yang ini? Yang ni lah kira dia. Kira group PV semua tolak 13K. Okay. So maksudnya A tambah B. Kenapa kena tambah A? Sebab A tak achieve 13K. A tak jadi VM. Yang ini tak tambah A sebab A dah jadi VM dah lebih 13K. So, sebab A tak jadi VM, so kita tambah A, tambah B, tambah C, tolak 13K. Baru darab kan 6.7%. So, ini ialah RM1,273. Perbezaan dalam dua-dua situasi ni, B dengan C downline kita adalah sama. Bezanya adalah PV kita sendiri saja. So, kalau PV kita sikit, kita dapat 1,273 daripada kita punya leaders. Kalau PV kita pun sama-sama, kita pun bekerja keras, kita dapat 1,876. Bonus kepimpinan sahaja. Okey? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Jelas kan? Okay. Jelas kan? Okay, so nampak tak betapa adil dan tak samanya? Kalau kita punya PV sikit, maksudnya kita tak bekerja hard enough lah, betul tak? Sebab tu kita dapat that much. Dan kalau kita okay, so itulah nak tunjukkan dia punya fairness dia. Alright. Sekarang boleh tak kita ini yang mencabar sikit, kita akan pergi ke cara nak kira 3 elite. 3 elite adalah bonus kepimpinan yang nombor 4. Nampak macam mana dah sini nak pergi? Okay. So 6.7 dah faham sebab dia mudah sikit sebab dia hanya melibatkan satu layer dekat bawah kita saja. Maksudnya kita punya downline saja. So bila kita punya downline dah ada leaders bawah dia, dah ada VM bawah dia, okay, kita barulah yang 4% ni akan apa kata orang, diguna pakai Allah makta padan. Okay, tak apa, kita akan ambil colour merah ni. Sekarang kita nak fokus pada yang ini 3 elite 4%. Okey, syarat kelayakan yang satu elite tadi ialah kita kena jadi vice manager. Tadi ada bagi contoh macam mana jadi vice manager, ada 3 cara. Okey. Ingat So, untuk kita nak achieve 3 elite punya bonus kepimpinan ni, kita kenalah layak untuk jadi senior vice manager. So, apa dia syarat untuk jadi senior vice manager? Ialah apabila kita dah jadi VM dan dah jadi VM ni, ingatlah ada 3 cara tu. Lepas tu kita akan dapat lahirkan 3 vice manager bawah kita. Bila kita dapat lahirkan 3 vice manager bawah kita, kita dah dapat layak untuk achieve this 4%. Layak lah. Dapat tak dapat tu bergantung pada you network lah kan. Tapi you dah layak dapat 4% bonus kepimpinan on top of the one elite punya bonus. Okay, one elite punya bonus tetap ada, bonus prestasi tetap ada, tambah lagi this 4%. So macam mana kita nak kira ataupun macam mana lah kita nak dapat this 4% cara kiraan dia. Okay, lupakan yang 6.7% ni. Sekarang kita nak fokus on 4% punya kiraan saja. Lupakan tu maksudnya kita memang dapat yang 6.7% tu, tapi
Tapi sekarang kita nak fokus macam mana nak dapat this 4%. Macam ni saya bagi contoh yang ada dalam buku ni. Jangan risau, ni bukan contoh saya buat sendiri. Okay. Dia bagi contoh macam ni satu. Again, kita A. Lepas tu kita ada A ni kita assume dia dah ni lah. LVM kan dah 13K. So katakanlah dia punya leader seorang 13K. And then ada C 14K contohnya. Lepas tu dia ada D. Okay, 15K. Okay, so tiga-tiga BCD dah jadi kita punya leader. Sebab tu kita jadi senior VM. Kat sini kita punya status ialah senior VM. Alright. C ni pula dia dapat lahirkan leaders. Okay. First ialah, mula-mula padam sikit ni. Mula-mula dia bukan ada leaders direct dekat dia sebenarnya. Okay. Mengikut contoh dalam buku ni lah, saya ikut bulat. Okay. Dia ada satu kat sini, downline dia 8K. Bernama C1. Dan ada cucu lagi, C2. Bernilai 17K. Dan ada C3 bernilai 18K. Nampak tak? Cucu kita tak dapat 8K, tak dapat 13K, tapi dia punya cicit. So cicit dia dah dapat lebih daripada 13K kan. So sebenarnya dia ni dah jadi VM lah. Sebab dia ni dah jadi VM dah. Okay, dan dekat sini ada D1. Tak tahu buku ni yang buat contoh macam ni. Okay, so kita follow. Okay, jelas kan kat sini nampak tak? Kita sini VM, kita ada BCD as our leaders. Dan C ni dah ada seorang leader bawah dia. Okay. Dan C1. Dan C1 ni pun dah ada dua leaders bawah dia, which is C2, C3. Bila cakap leader maksudnya VM lah. Okay. Dan 15K yang D ni pun dia dah ada satu VM bawah dia, D1. Okay. Jelas kan? So macam mana nak kira ialah macam mana nak kira ialah tambah semua ni 13K tambah 14K tambah 15K tambah 17K tambah 18K tambah 18K. Dia kata kira C1, C2, C3, D1 semua ni kali dengan 4%. Cuba kita kaji. Sama tak? Maksudnya 13,000 tambah 14,000 tambah 15,000 tambah 16,000. Supaya nak tahu yang 8,000 tu tambah 17,000 tambah 18,000. Lepas tu kali dengan 4%. Oh, sorry. Okay, sorry. Dia hanya 4% ni adalah untuk leaders dekat bawah kita. Maksudnya C1, C2, C3 dan D1 saja. Okay, kita balik. C1, C2, C3 dengan D1 saja. 8,000 tambah 17,000 tambah 18,000 tambah 16,000. Ya. Okay. Faham tak? 6.7% adalah untuk kita punya direct leaders kita. Okay, fast manager direct kita. Maksudnya BCD, kita dapat 6.7% daripada BCD. Tapi cucu kita yang jadi VM, kita dapat 4% sahaja. So cucu kita ialah C1, C2, C3 dan D1. Dan what maksudnya bukan cucu. Maksudnya kalau tak silap whatever VM bawah kita, cucu, cicit ke apa benda, whatever VM dekat bawah kita akan dapat 4%. Selagi direct. Faham So I tak nak confusekan korang, tapi just nak bagi tahu selagi you punya, katakanlah dekat sini dia ada VM, you dapat semua. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab dengan 4%.
selagi yang B ni tak jadi sama level dengan you, maksudnya senior VM dengan you. Kalau dia dah jadi senior VM juga, you pun jadi senior VM, you tak dapat that 4% pada punya cucu-cucu. You dapat 6.7% saja daripada dia. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Nak sangat kan belajar? Kiranya yang A tu first dia akan dapat satu dia punya performance bonus. Yes. So dia dapat B, C, D darab 6.7. Betul. And then dia dapat D1, C1, C2, C3 times 4%. Betul. Okay. Tak kira ada berapa banyak PM kat bawah dia, okay? So, tapi sebenarnya tak adalah nak kata tak kira ada berapa banyak, sebab kalau dekat sini dah ada 1, 2 VM, kalau dia ada lagi 1 VM, dia dah jadi senior VM dah, betul tak? Dia jadi sama level, okay? So kalau sini pun dapat 2 VM, dan kalau dia ada 3 VM dah jadi sama senior VM. Tapi tak kisahlah macam mana pun kat sini ada beranak lagi, selagi downline kita tu tak sama level dengan kita. Okay, sebab kalau sama level, ingat tak kalau bonus prestasi pun kalau kita 4%, bawah tu 4%, ada bahagian yang kita tak dapat kan? Kalau kita punya percentage sama. So sama juga konsep dia. Betul saya cakap bonus prestasi kita kena faham tentang dia tu. Okay, so sama konsep dia. So sekarang ni adalah ceritanya adalah untuk bila kita dah dapat one elite, the 6.7% ialah lebih kurang 871. Satu vice manager bawah kita dapat 871. Kalau ada dua, lebih kurang 1,600 kan sebenarnya, 1,700. Tapi tadi saya ada buat satu contoh, 13,000 dengan 15,000, sebab dia dapat 15,000 which is more than 13,000, dia dapat 1,800. Maksudnya we could get more lah, tak semestinya 871 tu adalah minimum kalau 13,000. Okay? Ayah. Ya. Kalau salah satu daripada kita punya downline tu dah sama level dengan kita, so kita terputus ke? Dia bukan terputus, maksudnya kita tak akan dapat lah yang kalau katakanlah senior vice manager dengan senior vice manager nanti, kita akan dapat up to 6.7% saja daripada kita punya senior vice manager tu. Dia punya leaders kat bawah dia BNDM, kita tak dapat that 4%. Okay. Tapi kalau kita nak dapat, kita nak juga 4% atau kita nak dapat dengan 4% ataupun 2.7%, kita kena up lagi daripada downline kita tu. So daripada kita senior VM, dia senior VM, kita kena up jadi special vice manager. Faham tak? Ya, faham. Okay. So hari ni kita tak masuk special vice manager. Korang cuba kira dulu, fahamkan macam mana senior VM ni berfungsi, dia punya kiraan. Sebab dalam buku ni sebenarnya ada beberapa contoh. Contoh yang mudah faham lah, okay? Ada gambaran dah siap kira-kira, so mudah untuk kita nak double check. Ada beberapa contoh keadaan, okay, kalau macam mana kita nak dapat dummy vice manager kalau kita tak ada leader sendiri 13,000 macam mana nak dapat. Ada dalam page 6 ni ada satu contoh macam mana kita ada dua saja active vice manager tapi kita still boleh dapat jadi senior VM. Okay, ada contoh dekat sini. Ada satu contohnya Kalau tengok dekat page 4 ni pun sangat bagus sebenarnya. Dia memang dah kirakan that dummy punya benda. Maksudnya memang sangat-sangat fair. Sangat-sangat fair. Dan kalau tengok dekat page 3 pun dia ceritakan tentang macam mana nak achieve bonus prestasi tu adalah contoh kiraan yang macam kiraan yang mudah dipahami. Dekat ni setakat ni saya faham sampai 4%. Okay, kejap. Lepas tu page 7 tu dah ada shape semua, tak pergi ke sana lagi.
So sebelum air pening dekat situ, kita fahamkan dulu yang C-nya VM. Okay, nak korang semua faham tentang C-nya VM. Okay, macam mana kita nak achieve. Jangan stress kalau kita belum ada leader. Jangan stress kalau kita belum ada group 13K atau group 3,200 kat bawah kita. Yang penting kita sendiri boleh bentukkan VM ni atau 3,200 ni sendiri. Kita boleh bentukkan. Macam GD Hazina pernah cakap dulu, sentiasa adakan group 3,200 bawah kita. Walau kita jadi gold diamond sekalipun, kita kena bentukkan group 3,200. Dan kita kena pastikan the group tu dah jadi 3,200, cuba bentukkan lagi 3,200. Bentukkan lagi 3,200. Okay. It will be very, very cantik sangat dia punya perkiraan tu nanti. Yang penting, saya ulang balik, Syahur sangat-sangat adil. Maksudnya, saya tak tahu lah apa nama dia, override ke apa benda kan. Tapi maksudnya kalau kita punya downline dah lagi laju, lagi dahsyat daripada kita, dia akan dapat apa yang dia sepatutnya dapat dan kita akan dapat apa yang kita sepatutnya dapat juga. Okay, jangan risau, jangan kata, alamak kalau downline kita dah naik, dah jadi diamond, kita dah tak dapat apa-apa daripada dia. No such thing. Kalau tak silap ayah, I tak kira, tapi kalau tak silap dulu Diamond pernah cerita dalam meeting, kalau kita ada seorang diamond bawah kita, kalau kita ada vice manager bawah kita dapat 871 kan, leadership bonus. Tapi kalau kita ada seorang diamond bawah kita, kalau tak silap, kita dapat 8,000 daripada leadership bonus dia punya line sahaja. So berbala ke tak berbala? Mungkin diamond kita dapat, downline kita yang diamond tu mungkin dapat 20,000 sebulan. Tapi tak apa, itu bahagian dia, kita dapat 8,000, Alhamdulillah. Okay? Kalau ada downline kita jadi diamond. Betul tak? Dah kan? So tak ada masalah iri hati ke, tak puas hati ke, tak ada masalah tu. Macam mana kita nak earn more, ialah kita kena level up. Itu saja caranya untuk kita level up daripada downline kita. Level up daripada, kalau kita nak earn more lah, kalau kita nak earn leadership bonus bawah-bawah daripada downline kita. Sebab fair lah kalau kita pun statik dekat situ je, tak ada peningkatan, tak fair lah kita nak dapat habuan pula daripada dia punya leadership skill kan, dia punya leadership benefit. Betul tak? So kalau kita nak earn that leadership bonus yang bawah-bawah tu, yang 4%, 2.7% dan seterusnya, tak ada limit 4%, 2.7%, selagi mana ada vice manager dekat bawah network kita akan dapat benda tu, memang tak ada limit. Limitnya hanya kalau downline kita dah sama level dengan kita dan kita dah tak boleh ambil lah daripada dia punya network. Itu saja dia punya syarat dia. Okay, so leadership bonus ni memang panjang cerita dia sebab kalau tengokkan dia daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. So bonus kepimpinan tu ada satu saja step dia sebenarnya. So hari ni kita cover sampai 3 elite. Okay juga tu sampai senior vice manager. Nampak nampak dia punya potensi dia. Maksudnya berapa kita punya bonus tu sebenarnya. Kalau katakanlah senior vice manager tadi, kalau I kirakan lebih kurang tadi lambat pula nak kira tadi, RM2,360 tadi. Kalau kita dapat 4% untuk C1, C2, C3 dan juga D1, sebenarnya bonus kita ialah RM2,360. Saya tulis kat sini. Kita pilih summary. Kepimpinan 4%, C1 sampai C3 dan D1 adalah RM2,360. Ini bonus kepimpinan untuk 4% saja. Dan bonus untuk 6.7% pimpinan 6.7% ialah 13K plus 14K plus 15K tu kan? BCB berapa tu? 13K, 13, 14, 15. Siapa nak kira letter? Okey, tak apa, kita kira sini 13,000
tambah 14,000 tambah 15,000 kali 6.7% ialah 2,814. Dan katalah dia ni vice manager yang malas, so bonus prestasi dia ialah contohnya 1,000 je lah, contoh. Bonus prestasi yang 28% tu Okay, so cuba tambah semua. 1,000 tambah 2,814 plus 2,260. So maksudnya bulan itu saja bonus keseluruhan lah kita kira bernilai 6,074. Okey tak? Untuk senior VM. Senior VM punya gaji lebih kurang. Bonus 6,000. Okey? Jelas Tambah je semua. Bonus kepimpinan 6.7% tambah bonus kepimpinan 4% dan juga bonus prestasi tambah semua dan itu adalah kita punya bonus keseluruhan. 6,074 ringgit. Okay? Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni? Jelas kan? Termenung tu kenapa? Nak jelas, nak mencapai itulah. Tak apa. Yang penting kita kena faham dulu. Okay? Compute cikgu nak compute. Okay, boleh balik ni cuba kira-kira walaupun dah tertulis dalam buku ni tapi kita kena kira supaya kita betul-betul faham betul ke yang kita kira pemahaman kita ni. Okay, jangan risau siapa yang tak achieve lagi 3,200 tengok pada page 5 ada satu contoh. Kalau kita ada 4,000 saja, okay, ataupun kalau kita ada lebih kurang lah 3,000 mata. Kasi pun ada page 4. Kalau kita ada 3,000 mata saja, macam mana kita nak achieve VM? Ada cara dia. Okay? Boleh tengok dekat sini. So jangan risau kalau kita baru 3,000 ataupun kita tak ada details. Ada banyak cara untuk kita achieve dalam Syahwa ni. Okay? Dia bukannya tak boleh ada satu cara ke, tak ada. Dia ada banyak cara dan Syahwa memang bagi. Kita kena grab je. Pilih je mana-mana cara yang kita suka. Okay, so kalau tak ada. Wait, Ayah. Please tunjuk gambar the whole thing. The whole marketing plan. The whole marketing plan yang bonus prestasi. Daripada bonus prestasi sampai ke diamond. Okay, so ini kita punya bonus prestasi, 9 jenis bonus. Ya, Lina, betul tak? Mana dia? Nampak? Ini bukan the whole thing kan? 9 this is atas uncik prestasi dengan the kepimpinan. Yang the whole thing, kepimpinan tak ada? Okay. Tak ada the whole thing. The whole thing sekali ada. Tak ada. Okay. Sebab mungkin some people akan a little bit confused. Okay, let me cakap balik semula. Tadi Ayah cerita tu kan, mula sekali kita ada 9 jenis bonus kan. Satu, keuntungan runcit. Keuntungan runcit semua tahu. And then bonus prestasi. Untuk orang-orang yang belum sampai ke 13,000 di akhir. Bonus prestasi kan. So lepas tu tadi barulah Ayah punya the next level iaitu tadi bonus kepimpinan. Mana dia? Okay, ni bonus kepimpinan. So ada lain-lain kan. So kita nampak tadi macam bukan a little bit complicated, mungkin very complicated because kita belum sampai di situ. Because nanti you all akan nampak lebih clearer, lebih jelas bila you sampai di sini. So orang yang sampai di sini, kalau kita tengok sini bonus kepimpinan, this is a passive income. Passive income bonus iaitu bonus duit yang akan terus berjalan walaupun you tak buat apa-apa. That doesn't mean it's a pyramid punya scheme ya. Kita nak tiba sini pun kita dah work like hell sebenarnya. So bila katakan ada one elite vice manager sini, maknanya satu vice manager, bawah dia ada
satu vice manager. Nampak tak? So that's why you get that 6.7% yang ayah kira tadi tu. And kalau you 3 elite, that means you dah ada 3 vice manager di bawah you. And you already as a vice manager dan seterusnya 5 elite, 7 elite dan and the rest. So the peak of kita punya goal sebenarnya, kita punya kemuncak punya hasrat ialah of course tiba ke gold diamond. Tapi sebelum tu diamond. Okay, just as a cover, kalau diamond ni maknanya ada 7 vice manager. Okay. So some of you belum tiba vice manager, right? So nanti fikir macam mana nak dapat vice manager, jadi vice manager banyak kan? Okay, don't worry, balik basic sah. Ayah, untuk menjadi ke vice manager tadi, untuk menjadi ke vice manager is the asas sekali ya. This is the vice manager 13,000 ni dia yang kelar tadi yang ayah cakap vice manager. Ni VM tu kan, cakap VM tu kan. VM tu vice manager. Walaupun kita nampak 13,000 ni besar sangat untuk kita achieve by ourselves, nampak dia besar pasal kita fikir kita seorang-seorang. Tapi sekarang kita bukan seorang. Sebab itu kita digalakkan dapat seberapa ramai orang keliling kita. Okay, so because imagine lah kalau keliling you ada 1,000 orang, katakan contohnya keliling 1,000 orang 13 orang, 3 seorang baru berapa PPV kan? Kalau you kira seorang-seorang dapat 13,000 memang banyak. So this is multi-level marketing, maknanya kita memang ada ramai orang dalam network kita. So yang paling asas yang nak nampakkan you lebih achieve, the first milestone pertama ialah di sini saja. That means the first step yang kalau you baru-baru lagi masuk, you memang nak achieve kat sini je, 3,200. Once sudah achieve 3,200 ni dia, nama dia rumpun 3,200. Once sudah achieve 3,200 ni, dah pandai achieve 3,200, you just duplicate je 3,200 kat kawan-kawan you. Dia dah pandai achieve 3,200, ajar orang ni 3,200. Ajar dia macam 3,200. Macam mana ajar dia? Sebab 3,200 taklah susah sangat. Taklah mudah sangat goyang kaki dapat. Tak. You have to, of course kita kena berusaha kan. Okay, basic sekali 3,200 itu ialah, ni dia punya yang dibagi oleh Chuang Ho paling basic 3,200. Sekarang kalau you all belum achieve 3,200, nak achieve 3,200 tu kalau boleh, yang terbaik, yang terstabil, keliling you ada 15 atau 15 hingga 20 direct downline, and each one of them makan atau jual atau beli 200 PV sahaja. Bayangkan kalau sini 200, that means kalau 15 orang keliling dah 3,000 kan PV. Nah kita sendiri naklah makan sikit. So kita pun 200, dapatlah 3,200. So maknanya kalau you belum achieve 3,200, you aim for 3,200 tu tadi. Itu bukan wajib yang ada 15 keliling kita, bukan wajib bukan 15. Itu structure yang ideal yang digalakkan oleh Chuang Ho. Katakan you dapat satu case, dia ada cancer case. And orang tu terus pun beli, seorang tu beli, terus beli 3,200 PV contohnya. Pun dia still 3,200. Tapi cuma tak berapa cantik because contohnya you dapat satu cancer case. Cancer case tu dapat 3,200 In fact cancer case bukan 3,200, kadang dia beli sampai 13,000 terus pun ada. So you ke atas. You tak ada PV sendiri. Your cancer case yang seorang tadi beli terus 13,000 PV. Dah jadi vice manager kan? Tapi because kita sendiri tadi tak ada buat apa-apa, kita tak dapatlah that vice managership. So that is why walaupun you ada satu line 3,000, satu line 5,000, lagi satu line 4,000, walaupun ada banyak macam tu pun, you still selalu digalakkan untuk pantau your 3,200 punya structure tadi. Selalu dalam sebulan you kena pantau 2-3 kali. Tengok your network. Betul tak aku dah ada tak 15 orang dalam keliling aku? Aku ada tak 15 orang keliling aku Kalau ada 15 orang tu, tengok. Betul tak setiap orang tu ada 200 PV? Okay? Kayak kita katakan you keliling you tak ada 15 orang. 5 orang. Tapi yang seorang tu ada 5,000 PV. Okay? Sekali dah campur semua, dah 5,000 PV dah cukup. Laku 3,200 ni kan. Tapi kalau you nak cantik, walaupun ada 500 PV tu, yang lain tu 15 orang tu lengkapkan juga. Because once sudah ada satu orang offshoot 3,200 juga, dalam lain seorang ada 3,200, dalam pengiraan 15 orang tadi, you dah tak ambil kira dia dah. You make up balik semula 15 orang.
that's why sampai daripada vice manager sampai kecil sekalipun, sampai you jadi gold diamond, kita digalakkan sentiasa pantau whether you ada tak structure 3,200 itu. Jadi kata tadi Ayah mention kan, what you're doing is actually mula-mula you try to get 3,200 PV, sampai lepas tu duplicate 3,200 PV, sampai you go diamond. Itu je lah kerja you. Sebenarnya kerja you tak kerja 13,000 pun, you kerja 3,200 sampailah mati 3,200. Semula nampak susah, lama-lama senang 3,200 PV. And ingat benda nak pantau dalam 3,200 punya structure tu, satu, keliling mesti ada 15 hingga 20 orang, bukan mesti terbaik. Kedua, from that 15 hingga 20 orang tu nanti akan timbul 4 orang yang you duplicate. Nampak dalam gambar tu. Ni 3,200 kan? Keliling ni 15 hingga 20 orang kan? Lepas tu dia akan, bila dah ada 15 hingga 20 orang keliling you, ya betul, non-stop. 3,200 non-stop sampai go diamond. Tak ada siapa akan kerja pun. Kalau you sudah diamond dia malas kan? Nak relax, tak apa pun. Sampai sini vice manager pun ada je orang kita yang nak relax sini vice manager. It's okay. Okay? Tak ada siapa akan push you, tak ada siapa akan tarik you akan do. Tapi sebenarnya bila you start doing, dia benda susah nak stop. Because orang kita ramai yang diorang semua suka kita, diorang semua nak go on. So you susah nak stop. So, macam Diamond Noliza kata kan, ramai orang tanya dia dulu, you boleh goyang kaki kan? Kenapa tak ada rumah je kan? Actually it's difficult, bukan difficult. Kita choose to move on. Sepatah kata we, orang sampai tanya dia, go diamond we you tak penat ke you buat macam ni kan? Orang nampak penat. Kita tak penat because this is something kita do yang kita suka. Orang sampai kata, you kata kalau makan gaji penat kan? Phone bunyi pula. Sorry, interruption. Okay, orang kan nampak kita kerja macam orang kata, you cakap makan gaji penat, I tengok you buat ni pun penat juga. Dia tiap hari approach orang kan. Okay, bezanya apa kita buat di sini ialah for diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, kita membantu orang. Yang ketiga, kita suka benda ni. Nobody is making you work. I tak cakap, Ita ni dah jumpa 5 orang ke? Belum kan? Ita pergi jumpa, tugas you hari ni kena jumpa 5 orang. From 8 to 5 tugas you. Jadi penat macam tu kan? Di sini kita tentukan sendiri berapa you nak jumpa per day. Tapi kalau you nak berjaya, you jadi istiqamah. If one day you nak jumpa 3 orang, you make sure every day you jumpa 3 orang. If you nak jumpa 1 orang, make sure you jumpa 1 orang. Even 1 orang pun tak apa, asalkan istiqamah. Zaman dulu kita keluar, kita kena jumpa orang kan. Zaman sekarang lagi senang because kita jumpa orang di WhatsApp, di Zoom meeting, di Facebook. Sebenarnya kita tak ada excuse tu nak jumpa orang. Takkanlah 1 orang pun tak jumpa kan. Jumpa tu bukan jumpa macam mana pun. Kadang-kadang kita biasanya orang lama kita kan, Assalamualaikum, apa khabar? Okay, dah Dan kita tanya, sekarang you macam mana? You buat apa? Then kalau dia kata, okay sekarang work from home. Okay, sebenarnya it's just building relationship and tanya orang tu buat apa. Because lama-lama orang tu akan tanya you buat apa? Right? So you kan kata, sekarang sebenarnya jual kopi ataupun I sekarang in MLM, I tengah buat health, to whatever. You jangan pula you segan-segan malu-malu pula tu. Okay? So the first rumpun is to aim for 3,200. Once sudah dapat 3,200 PV tu, which is dapat RM512 di sini. Mana tadi? Tak nampak. Okay, when you get 3,200, you dapat RM512. Taklah banyak sangat kan? Tapi taklah sikit sangat. Siapa nak kasih kita RM512 naik? Semua sudah dapat achieve RM512 tu. Orang dah achieve RM512 atau 3,200 PV tu, you ajar someone else. You kau nak tak an extra pendapatan of RM512? So ajar get 3,200 PV. So itu kita kata you duplicate 3,200 PV. You duplicate. Okay, contoh dalam rumpun ni, you dah ada 1, 2, 3, 4, 3,200 ni kan. Tadi kita kata keliling kita 15 orang contohnya. So once orang ni achieve 3,200, once orang ni achieve 3,200, kita terus gantikan with another one. This one achieve 3,200, kita gantikan another one. 3,200 kita ganti. Sampai bila-bila lah, tak habis-habis. Sampai bila-bila. Setiap kali orang dapat 3,200, kita ganti. Itulah kerja kita setiap hari. Jumpa orang setiap hari, itulah dia. Senang. Mula-mula rasa macam
Susah tak susah. You all ingat tak semalam yang Rohaya kan bergambar kan? Dia kan macam tak boleh stop. Tak boleh stop. Even last night after the meeting dia cakap, Karina, I jumpa orang di NT. I kesian budak tu kan. Pagi tadi, pagi dia kata, I tak boleh stop ni, I tak boleh stop. Siap. Kalau kita buat macam tu, okey lah. Betul. Seronok dengar dia kalau ni. She's not only a lecturer, she also jual cake. She's rajin gila-gila. Now she said she cannot stop sharing. Okay. Kata outline dulu the key Mula-mula kita nak share ni, kita macam rasa kekok sikit kan. Dia kata kadang-kadang kita fikir-fikir, orang ni dengar tak aku nak cakap, orang ni doktor kan, dah takut orang tak suka aku kan. Okay. Dulu Diamond Janice cakap, bila you jumpa orang, jangan fikir-fikir. Tadi Rohaya kata dia tak fikir. Because once you selalu kita yang fikir-fikir, dalam otak kita yang fikir tu, negatif. Janganlah nanti kau dia tak nak ke malu kan. Jangan fikir banyak-banyak. Kita niat kita pun baik kan. Just nak share. So kalau dia kata nak, dah lah bukan nak bantai kita apa. Kalau dia bantai lari lah. The thing is we share. Kata Diamond Janice, isteri Gold Diamond Patrick, dia punya key is sesiapa yang within berapa meter keliling dia, dia punya point is dia kata dia make a point, dia kena share juga. Tak kira untuk nak dia share, bukan share kerana tak banyak pun kan. So dia kata dulu sampai dia pergi for that day dia pergi dentist tu tambah dentist tu tengah mengangu mulut dia tu, dia dah kata dah habis je, you suka tak, you pernah dengar tak Lindsay? Orang tu kan busy kan. Orang kata yang I tak pernah dengar. Dia cakap is it good health product? Dia push juga tak kira tau. Bila orang tu kata I'm busy, can you give me a referral for someone? Maknanya she make a point, she nak jumpa berapa orang for that day, so she jumpa. Okay, so how many people you see in a day, you yang tentukan. It's not how much you sell. You jangan kata tu dia I dah approach orang, tapi orang tu tak nak pun beli. I approach orang tu tak suka pun coffee plan, orang tak suka pun coffee kan. Don't judge your success for the day by your result. You judge the success by berapa orang you dah share. Satu pun tak apa, asalkan istiqamah. Okay, aku dah set diri aku satu hari nak buat seorang je. Aku nak jumpa 4 orang, 1 orang. So make sure today you jumpa. Tapi bila you jumpa, dulu sahabat catching cakap, bila you jumpa, you make sure you lock in, you engage. Bukan dah jumpa, hai apa khabar? Tina kata kena jumpa seorang kan. I sekarang buat ni dah stop. You suka M&M? Tak suka. Lepas dia pun okay bye. Tak usah. Just tanya, okay, may I know kenapa you tak tahu pasal you tak suka M&M? Kadang-kadang ramai orang dah exposed to negative part of M&M. Faham tak? So, tapi je pun jangan push, tapi later balik semula. You make sure you engage. Okay? So, you are here, you hold the rein of the kapal. You are the navigator. You determine satu hari nak jumpa berapa orang, and once you dah jumpa, okay, congratulate yourself, you dah succeed. Dia beli tak beli, dia tolak tak tolak, dia join tak join, itu dia punya pasal. Yes, because you cannot control orang punya feeling, orang punya word, orang punya behavior. Yang you boleh control, yes, your word. How honest you are, betul, your effort. You kira your effort. Jangan kira how much sale today I make, how much money I earn this month, you kira how many people you help this month. Kalau you kira from the result, mesti you going to be disappointed. Aku dah jumpa 100 orang tak bulan ni tau, tapi aku punya income dapat je 300. Sedih lah kan? Cuba you cakap, okay, aku dah tolong 100 orang. Tolong maknanya apa? Bukan tolong semestinya dia beli, dia join. You dah tolong in the sense that you dah pass the information. You dah share. You dah tolong orang nampak. Dulu orang tu tak tahu yang sakit buah pinggang tu maknanya kencing dia macam ni. So dia dah tahu sikit. Okay, dia tak tahu punya tanda-tanda orang yang sihat tu sakit macam ni. Sekarang dia dah kasih one ilmu. Ilmu tu kan amal jariah. So kira how much dah tolong orang. How many people you tolong today. Kata Gold Diamond Susan Kong dulu kata, when you get up in the morning, you tanya diri you, be happy about it, tanya syukur, dah bersyukur dalam kod life kan. Tanya siapa aku nak tolong hari ni In fact, dia dah tulis, semalam dah tulis prospek tu kan. Dia dah tulis prospek list kan. So in the morning dia mahu, okay, siapa aku nak tolong hari ni? Siapa aku nak share today? Okay? Niat yang baik, bismillah, pasal nak share good info, dapat pahala insyaAllah, keberkatan kan? Okay? So sebenarnya the business is very, very nice. Sampai you rasa memang tak akan berhenti. Sampai kalau orang tanya kita bila kita nak retire, sebenarnya kita tak ada intention to retire pun. Walaupun nak retire dengan benda yang baik dan benda yang seronok. Okay? Alright.
Thank you. Sorry I curi masa. Kak Aina nak tanya apa tu? Nak cakap? Apa? Aina? Basically now it's more, I realise, okay, change mindset. Every day kena fikir siapa kita tolong tu tolong. Bila Kak Nina share, just tolong. Share ilmu tu is tolong. You do good deed. So okay, bukanlah tolong as in kena buat closing sale, all that lah. Change that mindset. So thank you so much for that. Sebenarnya kalau I nak tambah sikit lagi yang Tina kata kita kena duplicate 3,200, duplicate 3,200 sampai bila-bila tu kan. Bukannya untuk apa-apa pun, sebabnya kita tahu nyawa kita ni bila-bila masa pun boleh collapse kan. Pernah terjadi dalam sebelum-sebelum ni, even Didi Angelina kita pun pernah, dia kata network diamond dia satu network semua collapse kan. So kalau kita keep on, kalau kita tak bina di buah mimpi, tak terlampau comfortable, kita just collapse macam mana pun, kita teruskan saja 3,200 tu. Teruskan duplicate supaya kita punya income stable lah. Of course kita nak income yang stable kan. Of course kita bekerja ke, kita tak bekerja ke, kita nak tiap-tiap bulan kita dapat makan apa yang kita dah pernah makan bulan lepas. Janganlah tiba-tiba bulan ni alamak kena jatuh lah semua benda tak boleh, tak ada makan. So kita nak that stability. Sebab tu kita duplicate buat benda yang sama. Tapi makin lama insyaAllah kerja dia makin mudah. Sebab mula-mula kita kena mencari. Tiba satu tahap nanti orang yang akan cari kita. Okay? Kejap. Nak cakap sikit. Okay, tentang sharing tadi macam Ayah cakap lama-lama makin mudah kan, betul. Masa mula yang nak buat dia start the business, dia rasa macam kekok kan. Kekok nak ikut berpucuk macam mana kan. Okay, dia orang tu dia orang kasih analogi, dulu leaders kasih analogi macam kita nak belajar naik basikal. Masa mula kita nak belajar naik basikal, susah kan? Kejap lagi terbalik, kejap lagi susah nak balance kan? Kejap lagi ni. Lama-lama bila you dah pandai, dia naik terus automatically pergi. Macam kita nak belajar bawa kereta lah juga manual. Mula nak masuk, alamak sedap-sedap, alamak tak pandai. Otak kena fikir bila nak masuk minyak, bila nak masuk tekan brake. Tapi lama-lama you masuk kan automatic. Tapi before you reach that automatic punya status, in the beginning, you memang kena belajar. You memang kena go through that process yang awkward tu sampai you jadi benda tu mudah. Kalau you tak go through that, memang you tak akan sampai tempat yang mudah tu. So memang there is no shortcut. You all kena belajar daripada peringkat yang bertatih, merangkak dan so on. Okay? Dan last word very last word. Kalau korang tahu kan, kita cakap tempat nanti kan. Masa kita start this online meeting pun sebenarnya saya pun tak adalah selalu sangat bercakap kat depan pun. Kat meeting tu kita sekali-sekala je kan dipanggil on stage bagi testimoni, MC dan sebagainya. So bila ada bagi peluang untuk conduct this online meeting, barulah saya banyak praktis. So sebenarnya saya bersyukurlah dekat korang audience ni yang sudi mendengar saya punya praktis selama ni. Alhamdulillah, saya sebenarnya tak tahu. Of course kita masih belajar. Tapi baru-baru ni saya ada kawan lama call. Okay, dia nak tanya pasal isu kesihatan parents dia sebenarnya. Dah lama tak bercakap, selalu WhatsApp je. So hari tu dia call lah, senang kan. So dia angkat je phone, saya terus cakap. Macam biasa macam kita cakap masa meeting ni sebenarnya. Lepas tu dia terus stop kejap. Oi, dia kata, kau cakap dah lain lah. Dia cakap, kau dah macam lecturer dah. Dia cakap macam tu. Lepas tu kata, apa pula sama je kan. Tapi sebenarnya sebab I dah praktis seminggu 3 kali bercakap kan. Tiap-tiap minggu. So bila kita praktis, it's perfect. Dan dia jadi naturally yang keluar tu, I tak perlu nak baca apa-apa pun. Kita memang naturally akan bercakap. So sebenarnya memang korang kena tahulah yang masa I start tu pun I zero juga sebenarnya. Berpoya je. Berpoya je macam ni. Tapi lama-lama memang dia naturally akan datang. InsyaAllah. Okay. So, okay, dah azan. Jom kita ambil gambar. Stop present sekejap. Ambil gambar untuk sesi hari ni. Yes, betul. 1, 2. Okay, sebenarnya dia masih jadi invisible. 2, 3. Kak Ina nampak bantal je. Cuba. 1, 2. Alright, thank you very much semua. Thank you very much. Please practice. This is a platform untuk kita sebenarnya. Ni platform untuk kita practice. Orang luar tak tahu, okay?
So grab the opportunity. InsyaAllah nanti bila Syahur dah buka, kita dah dapat naik stage, InsyaAllah kita boleh terus kita boleh dah present kat depan InsyaAllah. Okay, thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Terima kasih.